رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب الثاني في فضيلة لا إله إلا الله. Ustaz, mana? Kita tak sama. Wal malaikatu yadkhulu min kulli bab. Gitu. Mana ya? Dah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala: wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan antara dua tangannya Hurul Ain, anak bidadari padahal membaca ia. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Artinya, dan segala malaikat masuk mereka itu atas ahli syurga. Masuk mereka itu atas ahli syurga. Masuk tu mula daripada tiap-tiap pintu. Tiap-tiap pintu syurga, malaikat masuk belakang. Separuh hak ni, separuh hak tu belakang. Tu baik. Kelakuan semasa dia masuk. Padahal mereka berkata mereka itu. Elok-elok masuk je, kata selalu dah. Kata tu bagi ahli syurga. Apa kata dia? Sejahtera atas kamu, kata dia. Sejahtera atas kamu. Ni. Baik. Sebab sejahtera, sebab boleh masuk tu dengan sebab sabar kamu. Dengan sebab sabar kamu dahulu semasa di dunia. Tu mai dengan fi'il madi. Dengan sebab sabar kamu yang semasa di dunia dulu. Maka sebaik-baik kesudahan Maka sebaik-baik kesudahan kampung itu syurga. Syurga dia panggil makhsus bil madhi. Bila kalimah ni'mah tu mari, dia kena ada makhsus bil madhi. Fa ni'mah uqbad dar ay huwa ain jannatu atau ahya al jannatu. Dia panggil dia kena ada gapo dia panggil al makhsus bil madhi. Maka sebaik-baik kesudahan atau sebaik-baik kesudahan kampung itu ialah syurga. Ialah syurga. Pasal kita duk zakir zikir tak? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tu. Dia tak jadi. Orang lain baca jadi. Kenapa pula? Makhsus tak ada. Makhsus tak ada. Jadi pada bacaan tak ada. Pada takdir dia ada. Mana ni'mal maula wa ni'man nasir dalam hati kita wallahu. Siapa dia ni'mal maula? Siapa dia ni'man nasir? Iaitu Allah Ta'ala. Dalam hati kita kena kata ni'mal maula, ni'man nasir. Siapa dia?
hati kita kata Allah. Ada kan? Macam orang nak baca azan lah. Azan tak? Dia kata akhir sekali. La ilaha illallah. Tu dia kena kata. Lepas tu kena sambut. Muhammadur Rasulullah. Jangan buat mudah lagi tu. Baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah, kata dia. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda dia? Tunaikan olehmu akan zakat badan kamu. Tu. Tunaikan olehmu akan zakat badan kamu. Tu. Baik, cara nak tunai dia dengan sebab berkata la ilaha illallah. Patut bar tidak kena bar sababi tu. Tak, patut kena bar lain tu. Bal badan dia kata atau bar ewat. Bayar ganti dia. Dengar. Sebab kalau zakat harta dengan duit. Dengan duit. Kalau zakat badan dengan qauli la ilah, mana bar tu tidak boleh nama sebab tak. Kena makna ganti. Sebab dia ganti zakat dengan kataan. Baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala ba. Yakni dengan sebab Islam kamu. Dengan sebab Islam kamu. Baik. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata ia Abdullah Ibnu Abbas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berkata la ilaha illallah. Barang siapa berkata la ilaha illallah. Kena tak dia mari. Mukhlisan. Hal keadaan dia ikhlas. Baca tu. Tu baru dapat. Nescaya keluar daripada mulut dia. Kan? Baru nescaya keluar daripada mulut dia. Keluar tu. Satu burung warna hijau. Tu satu burung hak yang hijau. Kan? Baginya bagi burung tu dua sayap. Tu bagi burung tu pula dua sayap. Putih keduanya. Allah a'lam saya tak. Putih keduanya. Nampak tak lagi? Biasa nampak dah. Kau tak boleh tak lagi. Wallahu a'lam tak. Tak nampak. Biasa nampak dah. Tak nampak lagi dah. Tu tengok niat apa berkata. Betul kalau nak buat lagu nak boleh lagu ni tengok sana. Talqin guru. Masa dia baca tu kena ada niat lain. Baru dapat. Kita baca ni kerana dapat pahala baca. Bukan nak boleh lagu tu. Sebab tak dapat pada kita. Dia dapat sebab dia talqin guru. Dia ajar masa baca tu. Hati kita kena fikir apa. Tu dia boleh. Kita baca macam mana pun tak boleh. Tu boleh-boleh pun boleh nasib dah. Lepas tu tahlil kena arwah kan. Nasib boleh lah. Lain tak boleh. Dia boleh macam-macam. Sebab niat masa baca tu. Wallahu a'lam saya dah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Sebab tu dia mengaduh ke talqin zikir tu. Tu talqin zikir penting. Jadi niat hak dia berguru tu. Mari daripada guru dia sampai Rasulullah. Masa Rasulullah turun doa tu. Niat amalan tu kepada siapa-siapa sahabat Nabi tu. Masa tu apa Nabi Muhammad tekan ke dia. Tu banyak tu jangan. Hak tu kata Abu Hurairah. Antara ilmu yang dirahsiakan aku atasnya. Maka tak dibenarkan akan aku berkata-kata dia. Melainkan kepada ahli saja. Kan? Tu hak tu payah sikit ilmu tu. Wallahu a'lam saya dah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala dah. Tu dua sayap putih keduanya. Tu. Ditanahkan keduanya dengan mutiara. Masya Allah dah. Ditanahkan, ditatahkan dia. Ditahtah tu baik. Ditahtakan keduanya dengan mutiara. Dengan mutiara. Dan yakut. Mutiara ni hak laut tak? Hak yakut. Yakut main mana? Why? Besok kat dalam syurga orang boleh yakut. Kita kata apa? Mau buat apa benda tu? Batu apa? Buah lah. Dah tak kena yakut. Mutiara dapat. Mutiara suka. Batu yakut. Ni orang bagi ni ambil. Apa benda tu? Batu apa? Kan? Mungkin tak kena. Macam mana nak kena? Wallahu alam ni. Kena kenal lah baru jumpa. Macam ada cerita Nabi apa Imam Mahdi. Kena mengaji kitab Imam Mahdi. Macam mana ciri-ciri Imam Mahdi hak Nabi sebut dalam hadis dia tu. Kan? Belum ni kita kena tipu Imam Mahdi kata tipu. Mari tipu. Mari tipu. Sekali mari betul, sudah pada kita. Kita ingat tipu juga. Kita tak percaya. Padahal kita tak mengaji Imam Mahdi ni. Dia kena jaga.
Tu dia antara setengah ujian akhir zaman tu. Jangan. Dan ni dah banyak dah orang sana tipu, orang sini tipu. Semua mengaku Imam Mahdi. Saya Mas Hadi pun tak aku Mahdi. Kan? Allah ada tak? Tu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Banyak mana orang tertipu tu. Tu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Yakut tu. Apa? Tu. Ibn Battah Hajar tu. Apa? Hajar Aswad tu. Yakut. Tu Yakut yang tambah mari daripada syurga. Wallahu a'lam kalau ikut dalam kitab Akhbar Mekah. Ada cerita main mana batu Hajar Aswad tu. Hajar Aswad tu mula besar sekeping lagu tu. Lepas tu orang nak curi Hajar Aswad tu kopik mari curi. Pecah. Jumpa-jumpa dekat Yaman. Wallahu a'lam sahih. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala lagi. Naik ia kepada langit. Burung tadi tu naik ia kepada langit. Tu dia. Maka didengarkan baginya dengung. Tu. Di bawah aras. Maka didengarkan baginya dengung. Di bawah aras. Tu. Baca dengung tak? Dua ngah. Satu ngah je ni. Didengarkan baginya dengung. Di bawah aras. Gitu. Seperti dengung ibu madu. Lebah-lebah. Seperti dengung ibu madu. Dah. Tua pada madu tu. Wah madu tu bukan wah maka. Jadi wah tu kena pindah rapat ke dal. Seperti dengung ibu madu. Maka dikatakan baginya bagi lebah tadi tu. Ibu madu tu. Diam olehmu. Bising ni. Ya. Maka katanya, kata dengung lebah tadi tu. Tiada. Dengar. Tiada. Dari koma tu. Kalimat tiada tu kena berkoma. Tiada. Yang ni tiada aku diam. Hingga. Yang ni sehingga dia ampunkan. Bagi taulanku. Maka diampunkan bagi yang berkatanya. Kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah pula. Wah sudah. Ampun dosa dah. Patut Tuhan jadi pula 70 lidah. Buat apa burung hak banyak lidah lagi tu? Meminta ampun ia bagi taulannya. Bagi orang yang berkata la ilaha illallah tadi. Tu. Sampai bila dia cakap lagu tu? Hingga hari kiamat. Tu. Hingga hari kiamat. Maka apabila adalah pada hari kiamat. Datang demikian burung itu. Buat apa? Menolong. Menuntun. Ada kan? Memimpin. Kita panggil pegang tangan tuan ni. Mari gitu. Dan menunjuk akan taulannya. Baca ayat la ilaha illallah tu. Tu. Pimpin. Tunjuk. Kepada syurga. Pimpin. Tunjuk. Kepada syurga. Tu. Nak buat apa pimpin lagi? Nak buat apa syurga lagi? Tuan dia tak biasa ngaji bab syurga ke? Tak biasa ngaji bab syurga ke? Wallahualam dia. Ngaji dah ke? Takut silap masuk pintu ke? Ataupun kinayah pada pihak mulia Tuhan ke dia. Mulia Tuhan ke dia. Tu. Maka macam orang besar-besar mari kan. Jadi orang besar-besar mari tu ada orang pimpin apa panggil? Penyambut tetamu lagi tu. Jadi nak mudah jalan orang hak mari tu tahu kat mana nak duduk. Takut silap-silap mari patut duduk tempat lain. Duduk tempat lain pula. Ada kan? Nak mengelak daripada kesamaran lagu tu agak yang mari hantar orang. Jaga atur. Juru gaib bawa ke tempat mana patut dituju. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin. Yaqulu la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Illa qala Allah Ta'ala sadaqa abdi. Anallahu ushhidukum. Ya malaikati. Anni qad ghafartu lakum. Ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhar. Banyak kelebihan dia. Qala mu'arif rahimahullahu ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi kita? Tiada daripada hamba. Itu dia. Tiada daripada hamba. Hamba mukmin tak? Takkan hamba kafir masuk juga tak? Tak. Umum maksus. Umum maksus. Ma min abdin. Tidak ada daripada mana-mana hamba yakni yang beriman. Yang berkata la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Itu dia. Berapa kali kata sekali tak? Sekali ke berkali? Sekali tak? Besar tu kelebihan dia. Sekali je dia. Melainkan firman Allah Ta'ala. Itu dia. Apa firman Tuhan?
Telah benarlah hamba-Ku. Tu. Telah benar hamba-Ku. Aku Allah. Dengar. Aku mensaksi akan kamu, hei malaikat. Kesungguhnya. Kesungguhnya. Malaikatku. Tu. Mensaksi akan kamu, wahai malaikatku. Sungguhnya telah aku ampun baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya, yakni dosa hamba-Ku tu. Dengar. Dan barang yang telah terkemudian. Dan barang yang telah terkemudian. Baik. Wallahu a'lam saya dah. Biasanya kita maklum dalam amalan hak kita baca, bila amalan kita sama ada amalan wajib, amalan sunat, bilanya ampun dosa, yakni dosa kecil, yakni dosa kecil. Wallahu a'lam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah padahal suci ia, suci dalam bab tauhid ke apa dia? Yakni suci daripada syirik. Dengar. Kalau dalam bab ibadat zahir, suci dalam bab zahir ke apa dia? Najis. Kalau suci dalam bab tauhid, itu panggil apa dia? Suci daripada syirik. Dan nifaq, suci daripada nifaq, lagi ikhlas. Tu suci lagi ikhlas pula. Bagi Allah Taala. Berapa tu? Suci daripada syirik, ikhlas tak tahu. Dan suci daripada nifaq. Takkan suci syirik. Ada nifaq lagi. Allah Alam tu. Nifaq amali. Nifaq yang nifaq amali dia panggil. Bukan nifaq i'tiqadi. Nifaq amali ni dia dosa tapi masuk neraka. Tubik balik. Ada penifaq asyiriki tu. Itu nifaq i'tiqadi. Kekal dalam neraka. Itu panggil beza. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Itu dia panggil nifaq. Dia panggil munafik i'tiqadi. Ada kita dok baca dah hadis Nabi sama ayatul munafiq salah satu idza haddasa kadzaba, itu dia panggil munafik amali. Beza. Dengar. Wallahu a'lam sayyidah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, jangan payah-payah. Jangan duk takwil sendiri saja. Silap nanti marah Nabi kita sudah dengar. Kena jaga molek, kena baca molek-molek kita. Tu hadis-hadis Rasulullah ni. Jangan pandai-pandai balik kita, jangan. Tu ikut orang hak dah jaya, dengar. Jangan kita duk beli-beli, baca-baca dah hukum orang, jangan. Tu besok sakit besok kita. Lagi pula ikhlas bagi Allah Taala, ikhlas bagi Allah Taala. Kenapa ikhlas bagi Allah Taala tu? Payah nak boleh ni dok. Syarat dia 3 tu buat berat. Syarat dia 3 buat berat tu. Sebab tu Tuhan nak kata dakhalal jannah tu. Tu 3 syarat tu berat. Dengar. Ada orang ikhlas. Ikhlas ke pecah 3 peringkat. Ikhlas yang pertama ke apa dia? Anak syurga. Syurga tu pun ikhlas dah. Sebab tidak ada orang bagi syurga dengan Allah Ta'ala. Tapi kita kata ikhlas bukan syurga ni. Ikhlas bagi Allah. Manuhak peringkat 3 tu umur dah. Tu kan ibadah. Dok kata dakhalal jannah tu boleh ke bata. Man qala la ilaha illa mukhalisan mukhlisan dakhalal jannah tu. Hak boleh ikhlas bagi Allah. Bukan ikhlas bagi syurga tu. Ada 3 peringkat tu ikhlas. Hak tu boleh situ. Allah Alam saya dah. Ni hadis ni. Bapak Murji'ah dok kata apa dia? Orang dok mengucap la ilaha illallah Islam dah. Yang buat lagu dia nak buat apa buatlah tak apa. Ni situ tepat tu. Dalil dia. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Nak buat apa buat Mencakap la ilaha illallah Islam dah masuk syurga, tak perlu bimbang dah. Tu bapak Murji'ah. Ni dalil pakai dalil ni. Allah alam sagara. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yakni suci daripada umpama riak. Tu riak pecah berapa? Riak pecah 4 tau. Riak full 2. Riak setengah-setengah 2. Gitu ke? Allah alam sagara. Tu dia. Orang riak dia nak Allah Ta'ala juga. Lepas tu nak nama. Lepas tu dia nak Allah Ta'ala juga. Dengar. Lepas tu nak apa dia? Yang ni nak harta. Daripada amalan dia. Dengar.
Atau dia panggil setengah-setengah. Diterima lagi tu. Tapi biasa lagu tu dia batal tarik saja. Nah kan? Ada setengah tu full. Dia nak ke nama, nah kan? Dia nak ke dunia ke nak ke apalah dengan sembahyang tadi contohnya gitu dak. Atau fulling lah. Tak ada boleh apa. Tu campak tu. Jadi dua hak tu boleh pakai, ada tak boleh pakai. Nah kan? Tapi eloknya bersih daripada semua-semua tu lah. Ambil hak seputih kerana tak ada tu panggil riak, panggil campak riak tu. Wallah alam lah. Itu kita tahu. Mungkin ada lebih lagi yang kita tak tahu, nah kan? Kita baca kitab pun tak banyak. Sehingga baca kitab banyak-banyak. Jadi jumpalah riak ada 4 ke 5 jenis riak, nah kan? Kita baca seputih kitab yang kecil-kecil. Allah ada. Dan daripada umpama riak dan ujub. Nah kan? Dia bila itlak biasa zaga. Kalau amalan-amalan batin ni, gangguan amalan batin, dia bakal tad'if. Itu muktamad dalam Syafi'i kita. Ada muktamad Syafi'i kita, dia batal tad'if. Ada tak bantal pahala. Nah kan? Wallah ada. Nah saya masuk syurga ia. Tu. Yakni masuk serta orang yang dahulu-dahulu masuk syurga, serta orang yang dahulu, maknanya serta orang yang masuk syurga tanpa hisap. Atau dia panggil masuk syurga serta orang-orang yang dahulu. Atau makna dia wallah alam saya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an zambin wahidin." Masya Allah deh. Hebat deh. Amalan ni dok. Baik Tuhan kita dok. Tu. Dia sama dengan apa? Sama dengan hadis apa? Hadis yang ke-18 dalam mata 40. Wallah alam deh. Tak itu ke? Tu. Nabi kata wa atbi sayi'atan hasanatan tamhuha. Ikuti olehmu kejahatan itu akan kebaikan. Dan saya menghapus kebaikan akan kejahatan. Ya. Dalam hadis 18. Hadis 40 nombor 18 ke tak salah saya dah. Allah alam. Mungkin salah kot. Tu. Dia kalau orang dok mengajar hadis ni tak dia kata kalau tak salah. Dia kata confirm. Baru jadi mana boleh buat dalil dia main tak salah. Rasa-rasa tak adil lagu tu. Wallahu a'lam saya. Qala muallif rahimahullahu taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah. Kan? Tu ajar mengucap. Tu dah. Dan akhir kalamnya la ilaha illallah juga. Dan mengerja ia 1000 kejahatan. 1000 kejahatan. Yakni daripada dosa kecil. Jika hidup ia 1000 tahun sekalipun. Allahu akbar, panjangnya umur. Tiada ditanyai akan dia oleh Allah Ta'ala daripada satu dosa jua pun. Satu dosa pun tuan tak tanya dia. Tapi syaratnya mula hidup dengan la ilaha illallah. Dan dia mati juga dengan la ilaha illallah. Maka saigiranya bahawa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata-kata ia. Awal-awal yang diajar ni dia panggil tafsir. Tafsir murad hadis tu. Tu. Maka saya bahawa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata-kata ia. Tu. Awal-awal perkataan tu. La ilaha illallah. Dengar? Tu. Khabar perkata mana? Khabar kana tu. Khabar kana tu. Tu. Kana awalu kalami. Tu. Yu'allimukum awladakum. Dah. Apa dia? La ilaha illallah sana tu lah. Khabar bagi kana. Baik. Kenapa pula lagu tu? Kerana hadis yang tersebut. Berkata demikian kerana hadis yang tersebut. Dan lagi riwayat daripada Nabi SAW. Iftahu ala sibyanakum. Awwala kalamihim. La ilaha illallah. Wa akhira كلامهم لا إله إلا الله فمن كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله ثم عاش 1000 سنة
Ma su'ila an zambin wahidin. Ada dua ke apa dia? Dia panggil mu'ayyad, mutaba'at. Allah a'lam sahaja. Qala mu'alif rahimah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya buka olehmu atas segala kanak-kanak kamu. Terbuka. Apa dia makna buka? Yakni hendak ada awal kalam yang diajarkan mereka itu kanak-kanak kamu. Ialah la ilaha illallah, kata dia. Dan akhir kalam mereka itu pula la ilaha illallah, kata dia. Maka barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah juga, kemudian hidup ia 1000 tahun, tiada ditanya akan dia daripada suatu dosa jua pun, yakni daripada dosa kecil. Wallahu a'lam. Saya dua hadis kuat dah. Nak tangga aziz. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan setengah riwayat, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannata. Itu dia. Artinya barang siapa adalah akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk syurga ia. Yakni serta orang yang dahulu-dahulu masuknya, yakni masuk syurga, maknanya orang dahulu, yakni orang yang masuk syurga tanpa hisap. Orang yang masuk syurga tanpa hisap. Wallahu a'lam sahaja. Itu kelebihan orang mengucap kalimah la ilaha illallah. Nabi Muhammad masa mati sebut mengucap la ilaha. Nabi Muhammad dia masa wafat mengucap. Nabi kita Muhammad masa wafat dia mengucap ke tak dia? Ya ke? Dalil. Tak dengar? Bohong tu kot. Kesungguh. Main mana kata lagi tu? Kemari dengar-dengar orang cerita. Wallahu a'lam. Hadis dekat Syiah tu. Wallahu a'lam sahaja dah. Dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya, Nabi berkata, Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Itu dah kalam akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mula Sultan Mula Ali Qari. Kenal? Sultan Mula Ali Qari, nama dia. Nanya. Mula dia mazhab Hanafi. Dia tafsir kalimah Allahumma rafiqul a'la tu. Sudah cukup kandung makna la ilaha illallah. Sebab kalimah Allahumma rafiqul a'la tu, dia makna minta Tuhan suruh dia berkawan dengan orang-orang yang tinggi maqam, iaitu malaikat. Malaikat ni mana dosa? Maknanya syurga. Allah a'lam gitu. Hak zahir hadis sahih gitulah. Allah a'lam dah. Kalam hadis ummati itu ada masalah sikitlah riwayat dia. Wallahu a'lam saja. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Macam hadis ni mana banyak juga ada masalah. Tapi kita buat tagrib, menggemarkan bagi ibadat. Bukan buat hujah bagi ibadat. Kalau buat hujah bagi ibadat tak boleh. Sebab banyak hadis yang riwayatnya agak bermasalah. Ni. Tapi kita buat sebagai tagrib, menggemarkan orang bagi ibadat. Wallahu a'lam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan daku Jibril bahwasanya la ilaha illallah itu menjinakkan bagi orang muslim tatkala matinya dan di dalam kuburnya dan pada ketika keluar daripada kuburnya. Itu kelebihan berjinak-jinak dengan la ilaha illallah. Jadi dia dapat menjinakkan orang Islam tatkala mati. Menjinakkan orang Islam tatkala mati dan di dalam kubur dan pada ketika keluar daripada kuburnya. Allah a'lam nazar. Dan kata Samarqandi, apabila berkata seorang hamba kata akan la ilaha illallah dan hatinya pada dunia, di surat Allah baginya 10 kebajikan. Dan jika ada hatinya pada akhirat, maka baginya 700 kebajikan.
Dan jika ada hatinya serta Allah Ta'ala, maka baginya penuh barang antara masyrik dan maghrib kebajikan. Dan riwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda bagi Sayyidina Zaid Al-Ansari, maka jika payah bagi kamu suatu daripada pekerjaan dunia, maka banyakkanlah olehmu daripada berkata La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Manakala siapa-siapa payah dengan kehidupan dunia dia, banyak tu dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin tara biha ta'iran tahtal arshi yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yuqtabu lahu sawabu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah daripada ketiadaan mencengangkan, daripada ketiadaan mencengangkan, yakni daripada orang yang dilihatnya atau barang yang didengarnya. Tu dia, terbanglah dengan dia, yakni dengan yang dikatanya itu terbang oleh satu burung yang duduk di bawah aras. Buat apa ya? Mengucap tasbih ia burung tu serta segala malaikat yang mengucap tasbih, mereka itu malaikat, hingga hari kiamat, dan disuratkan baginya akan pahalanya, yakni bagi yang berkatanya, yakni berkata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Adalah kelebihan membaca la ilaha illallah banyak, masya-Allah dah. Tu. Punya banyak kelebihan lagu tu deh. Tapi nak baca malah deh. Apa salah mana kita deh? Wallahu alam deh, kena siasat Mana yang berjadi kita payah betul nak baca malah betul. Padahal bukan sangat pun tak berat mana pun ingat. Tu baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi lagi? Man qala la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah marratan ghafarallahu lahu dhunubah wa in kana misla zabadil bahri. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, baca tu sekali je, tu tengok, diampunkan baginya akan segala dosanya, dan jika ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Tengah riwayat kata masa baca tu dia punya mat nak jaga mat dia. Setengah riwayat tu dengan mat. Satu riwayat sahih baca dengan mat. Kan jaga mat berapa. La tu berapa harakat. Ilah tu berapa harakat. Illallah tu berapa harakat. Baca molek. Tu. Lepas tu nak boleh buat ubat kuat sebagainya. Masa ke akhir huruf akhir tu habis nafas. Lepas tu boleh banyak faedah lah. Cuba tengok ke mana. Pak kita ambil lagu tu dulu. Ya Allah tu panjang nafas habis. La ilaha illallah. Habis nafas tu. Cuba tengok. Nak tengok. Kok sakit-sakit ke berapa payah nak sembuh. Buat lagu tu. Wallahu a'lam. Sanak kita sanak masa ambil mengucap lah ya. Masa ambil sanak mengucap tu. La ilaha illallah gitu. Ngajak. Mata pejam, tangan penggam. Maksud kata tu ingat lagu ni lah. Bila guru baca, kita pergi ikut. Allah a'lam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, baca tu sekali je. Apa yang boleh? Diampunkan baginya akan segala dosanya. Dan jika ada ia dosa tu seumpama buih di laut sekalipun. Banyaknya masya-Allah. Tu banyak sungguh kurnia Tuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra al-mu'minun 'ala al-maqabir faqala la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khaira, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal kubura kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfa hasanatin. Maui banyaknya. Wa rafa'a lahu alfa darajatin wa khatta anhu alfa sayyatin. Wah, banyak boleh tengok. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lalu orang yang mukmin, tu pastikan mukmin tu dulu dah. Dengar. Yang nak boleh ke pahala tu dulu. Yang gaduh ke pahala tu gaduh ke mukmin tu. Aku mukmin ke tak? Patu mai pula alif lam tu. Maral mukmin ada alif lam tu. Molek tu. Lalu atas kubur. Atas kubur. Dan ni lalu tu. Bata berselisih pada gapo? Ini pada tanah perkuburan. Maka berkata, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut. Tu. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang juga deh. Sampai sekali je tak apa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca lagu tu kok sekali je. Dia, bila kita lalu dekat kubur, apa boleh ke dia? Kan? Nescaya diterangkan Allah Ta'ala akan demikian segala kubur sekaliannya. Pertama sekali boleh terang. Tu. Yang kedua, dan diampunkan bagi orang yang berkatanya. Dah tiga, dan disuratkan baginya 1000 kebajikan. Berapa 1000? 1000 berapa? Juta. Juta tu. Allah Ta'ala. Itu dia. Dan diangkatkan baginya 1000 derjatan. Derjat. Masya Allah tingginya. Juta derjat. Dan digugurkan daripadanya 1000 kejahatan. Juta kejahatan. Yakni daripada dosa yang kecil saja. Dan datang pada khabar bahawasanya hamba Allah datang, ia hamba Allah pada majlis zikir dengan dosa-dosanya. Mari hamba Allah nyebuat dosa banyak-banyak. Mari mana? Tempat majlis zikir. Tu. Majlis zikir. Wallahu a'lam bishawab. Semua ulama mengenaki majlis zikir, majlis ilmu. Semua ulama mengenaki majlis zikir, majlis halal wal haram. Mana majlis yang berbicarakan hukum halal wal haram. Setengah ulama kata majlis zikir, majlis membicarakan satu bab daripada ilmu. Macam-macam tafsiran lah. Ada yang mengatakan majlis zikir, majlis ingat akan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tu. Jadi kita minta mudah-mudahan kita duduk lagu ni panggil majlis zikir dah ni. Dah. Wallahu a'lam dah. Mudah-mudahan lah. Tu. Yang bawa mari dengan daripada dosanya. Seperti bukit. Maka diangkat, maka bangkit ia daripada majlis itu. Dan tiada ada atasnya sesuatu daripadanya, daripada dosa. Tak ada habis. Dosa kecil. Maka kerana demikian itulah menamai akan majlis zikir itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menamai akan satu kebun daripada kebun syurga. Satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Masya Allah. Tahu dah. Hikayat adalah seorang laki-laki terikat lidahnya daripada berkata kalimah la ilaha illallah. Tak kala hendak matinya, maka mendatang akan dia oleh Nabi SAW. Maka sabdanya sabda Nabi SAW, tiadakah ia sembahyang dan puasa? Kata mereka itu bahkan sembahyang dan puasa ia. Ya Rasulullah, sabdanya adakah menderhaka ia akan ibunya? Kata mereka itu bahkan. Maka menyeru Nabi dengan ibunya. Panggil, ibu buat mari sini, kata Nabi. Tu. Suruh ia ma'arif daripadanya. Suruh ia ma'arif, kita tak silap.
Suruh ia ibu maaf daripadanya. Tu makrif ke maaf? Ha? Makrif ke maaf? Dia kata apa tu? Makrif ke maaf? Tak jumpa cari dah. Ha? Kitab silap ni banyak. Baca dengan maaf. Suruh ia ibu, tu maaf daripadanya. Dia maaf dengan ampun beza. Maaf dengan ampun beza. Kalau ampun ni dia tabih. Kalau maaf ni tutup buang. Tu beza. Tu. Maknanya besar lagi kelebihan maaf daripada kelebihan. Apa dia? Apa dia panggil? Apa? Ampun. Dia ampun tu tutup tabih. Ada pemaaf ni. Gali lubang, tanam tutup. Tu beza. Wallahu alam dah. Istilah bahasa Arab gitu. Maka enggan ia. Kerana mencabut ia akan mata ibunya. Mak weh. Hebat. Mak ni tak nak maaf sebab mata kena cabut. Dahsyat budak ni. Maka menyeru Nabi dengan kayu api. Maka berkata ibunya, Ya Rasulullah, apa ini? Kata dia. Sabda Nabi kata dia. Aku hendak. Kata dia. Jadi kalimah kerana mencabut ia akan mata ibu tu kenayah mata hati. Bukan mata sungguh dak ni. Sebab riwayat datang tu mari cabut benda lain bukan mata. Takut mari kenayah. Menyakitkan hati ibu. Baik. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Maka berkata ibunya, Ya Rasulullah. Apa ini sabdanya? Sabda Nabi, aku hendak bakar akan anak engkau itu dengan api. Maka kata ibu, aku mengandung akan dia 9 bulan. Akan menyusu akan dia 2 tahun. Sabda Nabi lagi. Jika kesian engkau akan dia. Engkau maaf daripadanya. Maka maaf ya ibu daripada anak. Maka terlepas lidahnya. Dan berkata ia. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini hak ibu hak mukmin. Tu ibu hak kafir lain. Satu hari saja Asma bin Abu Bakar diziarahi oleh ibu dia. Sehingga riwayat kata salah tu dia antara isteri Abu Bakar tu tak ada masuk Islam. Pada Asma. Dia Asma dengan Aisyah ni dia 2 ibu beza. Ibu beza dua tu. Jadi dia mari ziarah. Asma masuk kat Madinah. Dari bila masuk ziarah tu. Asma kata tak boleh masuk mak. Mak tak boleh masuk. Mak tak boleh masuk. Mak kafir. Saya Islam. Kalau orang kita Malaysia kecoh ke tak. Tak boleh masuk mak. Masa tu awal Islam. Kalau mak nak masuk juga nanti kita tanya Nabi SAW. Semak kita tanya Nabi. Kalau ni tanya Nabi turun ayat. Nanya. Kita faham tu. Okey. Terpecah kafir harbi pada 2 tu. Ada kafir harbi yang sifatnya begini. Kafir harbi sifatnya begini. Kafir harbi sifat begini, hak boleh kita buat kawan. Kafir harbi sifat lagu ni, hak tak boleh buat kawan. Saya ambil kitab Al-Quran dalam suratul Mumtahanah. Dibincang daripada ayat 3 hingga ayat 5. Sana boleh cari jawapan dia. Tu bah. Allah alam saya dia. Selesai masalah kafir harbi. Ambil ayat tu Wallahu a'lam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala sungguh kafir harbi lah. Terus orang tu dia tak kira negara Islam. Dia ambil kitab Imam Syafi'i tu. Imam Syafi'i duk karang kitab semasa pemerintahan Islam. Sekala hukum Islam terlaksana. Sebab tu Syafi'i duk tulis hukum lagu tu. Sebab tu setengah-setengah kitab ulama yang berada di negara tidak Islam. Lebih muktamad daripada hak tempat Islam. Kenapa? Sebab mereka berhadapan dengan bapak lagu tu. Maka situ barulah timbul hujah. Macam Imam Syafi'i contohnya. Apa dia? Duduk di negeri Mesir masa tu. Masa tu memang laksana Islam tak gaduh apa tu. Pak tiba hukum apa pun tak ada masalah sesuai dengan hak kita nak. Sebab masyarakat tu tak berlaku masa tu. Tapi dalam bab berhala kita tak nak ambil Syafi'i situ pun.
Syafi'i duduk Mesir berapa tahun? Ha, mana pernah keluar fatwa kata pecahkan berhala dekat Mesir tu? Nah, sampai sekarang berhala Mesir besar-besar tu duk wujud lagi. Zaman Syafi'i benda tu ada dah. Saya tengok. Zaman sahabat Nabi duk merintah Mesir tu. Ha, berhala tu dah ada belaka dah. Nah, lepas tu mana ada sahabat-sahabat Nabi keluar fatwa menghukum kata kena pecah berhala, tak ada. Ha, tu tempat beza tengok. Kena ambil tu kaedah-kaedah tu. Wallahu a'lam nas-sara lah. Ha, tu. Besok jangan kita merintah pakat pecah berhala belaka, jangan. Ada beza tu sebenarnya. Tahu ke tak? Kena buka lagi tak siasi betul-betul. Kena ngaji. Bukan, dia beza kitab fiqh dengan kitab siasi. Apa takbir negara ni beza banyak sungguh. Tu. Sebab nak cara ke apa? Nak cara ke masyarakat. Kan? Pemimpin kita duduk di bawah pemimpin kita ni banyak agama. Tu. Wallahu a'lam sahaja. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Dan telah menghikayat oleh Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala bahawasanya seorang laki-laki wukuf di Arafah dan adalah pada tangannya 7 batu. Itu dia. Maka berkata, ya ayyatuhal ahjaru ishhadu, kata dia, li anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gitu deh. Mamak pergi buat apa? Buat haji. Dan menghikayat oleh Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala bahawasanya seorang laki-laki wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dipanggil fardu ain lah. Rukun haji tak? Wukuf di Muzdalifah sunat muakkad gitu. Biasa wukuf di Muzdalifah? Tak ada ni. Biasa dengar wukuf di Muzdalifah, ada biasa dengar. Tak pernah dengar lagi. Tamu haji tak pernah ajar. Takut dia ajar benda takut orang minta. Dia mabit di Muzdalifah tu wajib. Wukuf di Muzdalifah tu sunat muakkad. Wukuf di Muzdalifah ni, kita kena keluar daripada Muzdalifah selepas terbit matahari. Itu nama dia wukuf di Muzdalifah. Kita masuk di Muzdalifah 2 pagi ke 3 pagi. Kita tidur sana, mabit. Lepas tu sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh jangan keluar di Muzdalifah. Tunggu di Muzdalifah. Sampai terbit matahari baru keluar. Lepas tu namanya wukuf. Memang tak pernah hajarnya. Tamu haji. Kalau dia hajar, pakai orang tak nak naik bas. Tunggu situ marah orang. Wallahu a'lam saya tak. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sebab tu kita masa dulu kita tak pergi ni. Kita tak pergi mabit di Muzdalifah dulu. Kita pergi tawaf dulu. Daripada Padang Arafah tu pusing terus pergi ke Masjidil Haram. Dan kalau daripada Arafah kita pergi Masjidil Haram, jalan belakang, sekejap, 20 minit sampai. Jalan tu tak jam sebab orang semua tumpu pergi ke Muzdalifah tu. Jadi kita pergi jalan belakang tu, dia keluar sana. Dia ikut jalan Taif, patah balik lah. Jalan nombor 1 dia panggil. Orang biasa masuk Arafah ni lorong 2, lorong 3, lorong 4, 5, 6, 7 jalan kaki. 8, 9. Itu kenderaan. Gitu. Jadi kita pergi ke lorong 1. Sampai dekat pukul 10.30 sampai. Kita keluar dari Arafah lambat. Kita keluar pukul 10, pukul 9.45 baru keluar. Ni kan. Waktu dah standby dah kat depan. Nak keluar ni kan. Brum. Kita baring-baring lagi kan. Kita tak ada kerem. Kalau ada kerem, main kerem kat jadi walau. Duduk gitu. Nak zikir ke Quran ke apa-apa jemaah kita gitu. Lepas elok pukul 9, tahan bas. Makkah. Berapa dia minta? Mahal sikit. Kalau bas panjang tu 3,000. Padahal 20 km je. 20 lebih kilometer. Masa tu orang nak bas dia entah harga. Ada cari lagi. Cari dapat satu kepala RM20. Kam nafar 20. Yalah atlak. Jom. Pergi lah. Terus pergi Mekah. Sampai Mekah 10.30. Itu sampai lah lebih kurang. Kan? Lepak-lepak, makan-makan semua kan. Elok je pukul 1 pagi tawaf. Masuk waktu tawaf tu selepas tengah malam. Kan? Pukul 1 tawaf, 1.30 tu 45 siap lah. Tak ada orang. Sekali dengan sa'i semua, 1.45 siap. Orang tak ada, sikit tak ramai. Lebihkan dalam Masjidil Haram ada lebihkan dalam, kalau tawaf pun kalau 10 sof lah. 10 sof ke 20 sof.
Sejam, tak habis sejam habis. Lepas habis tu kedua tu balik jak rumah. Mandi, tukar baju, tahan turun bas, tak mau tahan bas lagi. Pergi Muzdalifah jalan belakang balik. 20 minit sampailah, 2.30 pukul 3 sampailah. Sampai dia terus parking tidur. Pasal kita dah apa? Dah tahlul awal. Orang duk sibuk dia berebut tu kita tahlul awal dah. Tahlul awal dah pakai baju semua siap, pergi ke Muzdalifah tidur. Besok lepas main subuh, bangkit, tunggu sekejap. Tu cari syai. Jual syai kan. Lepas tu matahari naik baru keluar. Pergi Mina pula. Kalau rajin nak persani apa nak ke tahaddusan ni. Kalau malas terus cari bas balik ke rumah terus. Tu besok pula malam besok baru pergi lontar. Gitu. Allah rajin malah. Dengan wallah alam. Mudah ya kerja haji kalau kena cara mudah sungguh. Isteri saya jaga anak, saya pergi lontar. Lepas tu isteri saya pergi melontar pula seorang dia, saya jaga anak pula. Gitu. Mudah dalam pelatu. Tengok orang cerita menakut-nakutkan. Tak boleh. Pengalaman saya tak ada masalah apa. Hari waktu dia kena ada. Dan pantang dia jangan ikut orang. Pantang dia ikut orang habis. Tu. Ketika orang belakang, bila orang tu tengok opok Turki, Tunisi, sekali mari 300-400, dia pergi datang gitu, dia patah balik tu, kita nak ke mana kita? Kita nak pergi mana? Tu tak boleh, jangan ikut orang, tak boleh. Kita cari kosong-kosong. Cari kosong-kosong jumpa. Bila orang tu dah mari lagu ni, sini penuh, sini kosong. Sini kosong. Kita pusing itu. Itu yang mudah. Kan? Bagi rombongan bahaya. Pasal rombongan kita ramai. Apa jadi nampak belakang jauh tu. Tak kita tengok rombongan mari sini. Kita dah kata banyaknya. Tak ada benda kosong banyak. Wallahualam. Jadi lagi mudah lah ni. Wallahualam saya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jangan gopoh, tenang tak ada apa. Tapi kena istihdar sungguh dah. Kena tahu sungguh rukun-rukun dia. Apa wajib dia, perkara sunat dia tahu. Bawa buku sentiasa bawa, baca. Ni Allah a'lam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Laki-laki ni, sekitar masa dia wukuf di Arafah. Dan adalah pada tangannya 7 batu. Ada 7 butir batu. Ni kan. Kalau zaga masuk tabung haji, tanya dia. Ada wukuf tak di Muzdalifah? Ada yang dia kata, benda sunat je. Kan? Ada khilaf. Kita jawab balik. Tu. Bayar tambang haji tu tak ada khilaf ke? Dia kurang-kurang sikit tak ada khilaf ke? Tanya dia balik. Dia jawab lagu mana dia lah kan? Kalau bayar tak ada khilaf. Kalau ibadat ada khilaf kan? Biasa lagi tu buat ni. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala lagi. Maka berkata ia laki-laki, ya ayatuhal ahjar, ishhadu li anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata dia, segala batu saksi olehmu bagiku bahawasanya aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian maka tidur ia, maka melihat ia laki-laki tadi di dalam tidurnya seolah-olah hari sudah kiamat. Kan? Sudah berdiri dan dihisab akan laki-laki itu, maka telah wajib baginya neraka. Maka dibawa akan dia kepada satu pintu daripada pintu neraka, Jahanam. Maka datang satu batu daripada 7 batu itu, mencampak akan dirinya atas demikian pintu itu. Maka berhimpun segala malaikat azab atas mengangkatkan dia kan batu sebutir itu. Maka tiada kuasa mereka itu malaikat. Maka dibawa akan dia kepada pintu yang kedua. Maka datang batu yang kedua seperti batu yang pertama itu juga. Demikianlah hingga 7 pintu. Kemudian maka dibawa akan dia kepada aras. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, hei hambaku, telah engkau mensaksikan segala batu itu, maka tiada ia mensia-sia akan hak engkau. Dan aku naik saksi atas syahadat engkau, atas mentauhidkan akan daku, masuk olehmu akan syurga. Maka tak kala hampir ia daripada pintu syurga, maka tiba-tiba segala pintu terselak.
Maka datang syahadah Allah ilaha illallah dan dibukakan sekalian pintunya. Maka masuklah demikian laki-laki itu wallahu alam dalam syurga dah. Lepas tu kita ada masa duk lontar tu baca Allahu Akbar Allahu Akbar. Lepas tu. Tu. Jadi seorang sahabat Nabi dia tanya. Dia kata ya Rasulullah, mana pergi batu banyak ni? Hak dilontar zaman Nabi Ibrahim lagi. Mana pergi batu-batu tu? Nabi kata batu tu mana-mana orang yang Tuhan terima amalan dia, batu tu dibawa naik ke langit. Hantar lagi buat haji belum? Belum lagi. Biasa kita tengok batu hantar terbang ke dak. Takkan Nabi bohong kot. Nabi mana boleh bohong hadis Sahih Bukhari tu. Hantar pergi dah. Tak tengok batu masa tu. Sudah dia tak lontar ni. Wallahu a'lam zahir dah. Duk mengaji hadis tu duk gurau kawan-kawan. Kawan-kawan duk ngaji Mekah tu. Lepas duk mengaji hadis tu duk gurau. Dia kata macam mana kita nak dapat pasti sebab masa kita baling tu banyak orang baling. Dia tak tahu mana satu batu kita. Kawan kita kata, kita spray cat. Warna merah kata dia. Nampak ni itu harta kita punya tu punya. Kalau cat payah, takut ada orang lontar batu merah pula. Tu, ambil tali ikat dia kita baling. Tak kita ubah gitu. Bapak main-main saja kata aku. Ada mu'alif rahimahullah. Sekarang tak ada masalah sekarang pakai mesin sodok tu. Sekarang. Zaman dulu bagaimana tak tahu sungguh. Tu wallah a'lam zahir. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala baik. Di Jamratul Aqabah tu dia bukit. Asal bukit dia tinggi lagu tu. Sini Jamratul Wusta. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, sini bawah ni Jamratul Aqabah. Sebab tu dia setengah tu. Sebab sebelah sini bukit. Wallah alam saya dah. Lepas tu ni dia sodok bukit tu habis rata belaka. Dia sodok habis belaka. Tu wallah alam saya dah. Dia kampung dia elok sepadang bukit tu dia panggil kampung nama Aqabah. Sebab semasa perjanjian Aqabah dibuat, di hujung sini ada satu masjid dulu. Di situlah di masjid tu berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Sebab tu dipanggil perjanjian Aqabah sebab perjanjian tu berlaku di kampung nama Aqabah. Tu asal cerita ni. Wallah alam lah. Asal sejarahnya gitulah. Tu. Kalau ada sejarah lain di mana lain kita tak tahu lah. Hak kita ngaji tu begitu. Wallah alam sahaja. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Dan memadalah kelebihan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bagi orang yang menuntut kemenangan dunia dan menuntut kemenangan akhirat. Perkataan Syekh Sunusi telah mengandung oleh dua kalimah syahadah itu serta sedikit hurufnya akan sekalian barang yang wajib atas mukallaf mengetahui akan dia daripada segala aqaid iman yang 68 pada hak Allah Subhanahu wa taala dan pada hak segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Gitu ke? Aqaid 68. Sungguh dah. Berapa semua aqaid kita? Aqaid kita dia pecah dua. Nah, bagi pihak Tuhan dia pecah dua. Bagi istighna dan iftiqar. Nah. Istighna dan iftiqar pecah dua. Istighna dia bagi berapa bahagian? Dia bagi kepada 4 kaul. Kaul yang pertama 13. Kaul yang pertama istighna boleh berapa? Boleh 7. Kaul yang kedua istighna boleh berapa? Boleh 11. Kaul yang ketiga istighna boleh berapa? Boleh 14. No, 11, 13. Tak gitu ke? Wallahu alam deh. Campur harus pula. Berapa dia? 7, 8, 11, 12, 13, 14 lah. Kaul 3.
Jadi yang 7 kali 2 berapa? 14. Yang 9 7 kali 2 14. Lepas tu yang 11 kali 2 22. Yang 13 kali 2 26. Betul ke? Allah alam saya dia. Papa hitam tak ada papa hitam. Papa hitam nampak ah. Ha. Atau panggil akidah, panggil aqaid iman yang 68. Tu baik. Allah alam saya dia. Jumpalah semua tu. Kalau kita ambil Abu Hasan Asy'ari, dia tak sampai 68. Dia 36 saja. Campur-campur sikit dengan 38 gitulah. Tu. Gapo dia? La ilaha illallah. Dia ada 7. Istighnaq. Mustahil 7. 14. Lepas tu gapo dia? Tu. Iftiqar. Iftiqar dia ada 6. Campur mustahil 6. Ada berapa? 12. 12 campur dengan 14 berapa? 26. Campur dengan harus 1. Tu dia panggil. Nak ingat? Baik, campur dengan Muhammad ada 9 berapa? 30 36 Tabasan sehari 36 je. Kalau mazhab masyhur dia apa? Istighnaq 11. Campur dengan mustahil 11, 22. Iftiqar dia 9. Campur mustahil dia 9, 18. 18 campur dengan 22 40. 40 campur 1 41. Baik, Nabi ada 9 sifat dia. Apa semua? 50. Nak ingat? Itu semua 50. Atau kaul yang kedua. Nak ingat? Kaul yang ketiga 13 kali dengan 2 26. Campur dengan 9 kali dengan 2 berapa? 18. Campur dengan 26 berapa? 20? 44. 26 18 44. Campur 1 45. Lepas tu 1 tu dia pecah 2. Jadi 44 campur 2. 47. Tu. Lepas 47 tu pula mustaghnian 2. Berapa dah? Tu. Lepas tu iftiqar muftaqiran 2. Berapa? 51. Nak ingat? Lepas tu campur Nabi 9 berapa? 60. Baik. 60 sifat Nabi, sifat harus bagi Nabi berapa? 1 kali dengan 2 dapat berapa dah? 62. Lepas tu dia panggil perkara yang lazim bagi Nabi ada 4. Berapa? 64, 66. Tu. Lepas tu apa? 2 lagi tu lupa nah. Allah hebat. 68 semua dah. Itu semua akidah. Hak kumpulan seluruhnya. Wallahu a'lam saya dah. Ada perbaikan cepat sikit mudah nampak. Gitulah. Nantilah ada masa ngaji tauhid pula kan. Ini ngaji beramal dulu kan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala baik. Ada lebih kurang ada sikit silap mungkin saya pun tak ingat sikit ada. 98 As-Sunusi. Kalau bahasan Asy'ari tak banyak, 36 saja. 37. Kalau masyhur 50. Ada tambahan sikit itu ini, sikit itu inilah. Pada pihak lawan-lawanan hidup tu, maka dapat 68 gitu. Campur dengan mazhab Imam Fakhrul Razi dan mazhab Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, Imamul Haramain dan mazhab apa lagi? Mazhab Mansur Al-Maturidi. Mazhab Mansur Al-Maturidi dia bukan 20, dia 21. Imamul Haramain dan Imam gapo? Dan Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Jadi Qadi Abu Bakar Al-Baqilani dengan Imamul Haramain, hak tu dipegang oleh Imam Syekh Sunusi ni. Dia pakai situ ke dia. Wallahu a'lam saya. Hak tu dia kira apa? 68 tu. Pecah sana, pecah sini. Wallahu a'lam saya dah. Saya rasa harus tu pecah 4 ni, bukan 2, pecah 4. Wallahu a'lam saya dah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka adalah 24 hurufnya, 24 huruf la ilaha illallah tu. Dan malam dan siang itu 24 saat. Maka tiap-tiap satu huruf daripadanya mengkafaratkan akan satu dosa, satu saat. Itu dalam kitab. Biasa kalimah saat, maknanya 1 jam. Kalau orang Arab sebut 1 saat, 1 jam. Kalau kita sebut 1 saat,
Orang Arab kata satu lahzah, satu ketika. Kalau kita Jawi dia panggil seperludah. Kalau kita panggil bahasa saat. Kalau Arab panggil saat 1 jam. Hak Nabi kata tafakkaru sa'atan, berfikir kamu 1 jam. Tu. Bukan berfikir kamu 1 saat. 1 saat tu bahasa Melayu. Hadis Nabi bahasa Arab. Jadi Arab Nabi hendak dalam hadis 1 saat tu 1 jam. Itu kaedah dalam bab penterjemahan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan adalah segala huruf jaufiah dibangsakan bagi rongga. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Begitu dah. Ada soalan apa sahaja? $12 12 bulan Sini SB ya. SB. Sebang Bestari ya. Bekas special brand. Serban besar. Ada soalan apa saudara? Tak ada apa soalan dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkihna fid din waftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.